Baik, terima kasih sahabat pelapor Wan Muhammad Ryan untuk perkongsian cerita pagi dari Perlis. Dan seterusnya penonton, kita akan berbicara berkenaan agenda merancakkan ekonomi setempat khususnya dalam kita memahami apakah antara keterlibatan dan juga sumbangan ahli-ahli akademik ini dalam merancakkan ekonomi masyarakat setempat, khususnya bagaimana kita menilai kerjasama di antara agensi-agensi kerajaan yang diamanahkan untuk kita memastikan kesejahteraan dan juga pembangunan komuniti secara menyeluruh. Jadi pada pagi ini kita akan bersama dengan tetamu kita secara dalam talian, iaitu kita bersama dengan Tuan Syed Yusof Syed Kecik, perunding jaringan komuniti USM. Lepas ini sedikit profil yang ingin saya kongsikan kepada anda. Beliau mempunyai pengalaman lebih daripada 20 tahun dalam menyelaraskan jaringan akademia dengan komuniti dalam pelbagai bidang, dan ini merupakan satu peranan yang sangat penting bagaimana kita memperlihatkan perkaitan di antara ahli-ahli akademik ini dan bagaimana melalui kajian penyelidikan yang dilaksanakan oleh mereka dapat memberi sumbangan kepada masyarakat. Dan sudah pastinya pada ketika ini kita akan terus saja bersama dengan tetamu kita untuk kita mendapat perincian dengan lebih mendalam apa antara inisiatif-inisiatif yang telah dirangka untuk merancakkan lagi agenda dan juga pemerkasaan ekonomi setempat. Dan juga baru-baru ini kita ingin berkongsi kepada anda sambutan Hari Akademia tahun 2022. Kita dapat pemakluman. Selain itu juga kita bersama dengan Dr. Syed Yusof Syed Kecik sekali lagi secara dalam talian, dan juga kita turut bersama dengan Dr. Muhammad Zulkifli Mustafa yang merupakan pensyarah Neuroscience USM, Pusat Pengajian Sains Perubatan USM, yang mempunyai minat mendalam terhadap penyelidikan dan penternakan madu kelulut. Sedikit profil yang saya ingin kongsikan kepada anda. Beliau juga merupakan Presiden Persatuan Usahawan Kelulut Darul Naim dan ahli jawatan kuasa teknikal pembangunan industri lebah kebangsaan. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam. Wah, kalau saya lihat profil yang dikongsikan ini, Dr. Muhammad Zulkifli Mustafa berjaya menghasilkan lebih 4,000 orang usahawan melalui geran untuk pembangunan komuniti penternak lebah melebihi RM5 juta ringgit, membangunkan 16 makmal madu komuniti dan ekspor madu kelulut keluar negara. Jadi untuk permulaan ini, Tuan, mungkin boleh kongsikan berdasarkan bidang kepakaran Tuan sendiri adalah neuroscience. Namun kita lihat di sini sumbangan yang Doktor berikan adalah pendidikan dan penternakan kelulut untuk mendapatkan madunya. Bagaimana melalui inisiatif ini dan bagaimana ianya boleh bermula untuk memberikan satu perancangan yang lebih jelas dan inklusif kepada komuniti khususnya masyarakat setempat yang terlibat dalam bidang pembangunan madu kelulut ini, Doktor? Alright, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat pagi Malaysia. Jadi secara asasnya saya mempunyai kecenderungan dan minat dalam kajian untuk meningkatkan memori dan juga untuk mencegah penyakit-penyakit yang terkait dengan otak seperti bara otak, nyanyuk, depresi dan sebagainya. Dan saya dapati madu adalah satu bahan semula jadi yang terbaik yang kita boleh gunakan untuk mencapai matlamat ini. Cumanya sumber madu asli di dalam pasaran sangat terhad, di mana lebih 80% madu dalam pasaran adalah tiruan ataupun madu proses. Jadi saya mencari sumber madu alternatif yang mana dan mendapati kelulut ini berpotensi besar. Dalam satunya kaedah penghasilan madu itu sendiri yang mana ia boleh dibuat di tepi rumah, yang boleh kita implementkan SOP pengeluaran, dan juga dalam aspek produk daripada kelulut itu sendiri, iaitu madu dengan roti lebah atau bee pollen dan juga propolis. Jadi kita boleh lihat secara holistiknya industri kelulut ini boleh menjadi satu katalis dalam nombor satunya untuk membantu menyihatkan minda masyarakat dan pada masa yang sama membantu meningkatkan sosioekonomi mereka itu sendiri. Dan kajian semasa dalam sains otak hari ini menunjukkan kesihatan otak sangat terkait dengan bakteria baik yang ada di dalam perut kita yang kita kenali sebagai gut brain axis, dan
Jadi di sini kita boleh lihat madu kelelawar adalah satu bahan semula jadi yang kita kata kaya dengan bakteria baik yang boleh membantu menghasilkan bahan kimia yang boleh membantu sistem saraf kita. Jadi hari ini kita lihat aktiviti peternakan kelelawar ini telah mendapat tempat dalam masyarakat. Nombor satunya kerana khasiat itu sendiri dan nombor duanya kerana ianya mudah dilaksanakan, ia boleh dibuat di tepi rumah dan juga kita kata mereka juga mendapat manfaat lain seperti pendebungaan. Bila mana mereka mempunyai sarang lebah di tepi rumah mereka, lebah-lebah ini akan membantu mendebungakan pokok-pokok buah-buahan di sekeliling rumah mereka dan meningkatkan hasil pengeluaran dan juga mewujudkan silaturahim dalam masyarakat apabila mereka berinteraksi sesama peternak lebah dan juga mereka dapat menghasilkan produk-produk hiliran daripada madu, roti lebah dan juga propolis. Dan pada akhirnya dengan kewujudan produk yang mereka ada ini akan mendorong mereka untuk menjadi usahawan dan boleh membantu mereka menghasilkan atau kita kata meningkatkan pendapatan mereka lah. Kan? Itu antara kepentingan ataupun potensi bagi industri madu kelulut ini sebagaimana yang doktor terangkan tadi turut memberi manfaat kepada industri-industri hiliran. Baik doktor, bagaimana doktor melihat perkaitan ataupun kepentingan keterlibatan ahli-ahli akademik bersama dengan agensi-agensi kerajaan ini untuk memajukan komuniti khususnya bagi usahawan-usahawan PMKS ini untuk mereka memperoleh satu idea ataupun teknologi yang terkini untuk mereka memanfaatkan hasil yang lebih optimum dalam perniagaan mereka, doktor? Okey, terima kasih. Jadi kalau kita lihat hari ini, perkembangan semasa menunjukkan bahawa ahli akademik ini tidak boleh terikat hanya di dalam kita kata pagar universiti. Kita perlu keluar daripada pagar universiti dan bersama dalam masyarakat. Dalam konteks saya sendiri, saya memulakan kita kata career sebagai ahli akademik ini dengan terus kepada masyarakat dan melihat apa permasalahan mereka dan membawa masuk masalah ke universiti untuk kita cari solusi. Dan dalam konteks keluluran ini, kita melihat beberapa aspek. Contohnya dalam aspek kelestarian pengeluaran madu, dalam aspek pengurusan lepas tuai dan juga dalam aspek pemasaran madu itu sendiri. Maka kita menghasilkan inovasi-inovasi yang boleh menyokong kita kata pertumbuhan industri itu sendiri. Dan dalam satu konteks hari ini ahli akademik hari ini dituntut untuk keluar dan bersama dengan masyarakat secara langsung, belajar berkomunikasi dengan masyarakat dan mengambil permasalahan mereka menjadi satu kita kata problem statement bagi kajian-kajian yang ada di dalam universiti. Dan kalau kita lihat hari ini saya melihat dengan lebih holistik bahawa madu ini sendiri berpotensi untuk menjadi satu komoditi baru negara kerana madu kelelawar ini hanya boleh dihasilkan oleh negara-negara di tropika ataupun kita kata khatulistiwa. Jadi ini satu potensi besar yang disokong oleh kepelbagaian biodiversity fauna yang ada di Malaysia ini. Dan ianya akan menjadi satu sumber kekayaan baru bagi negara kita. Sehingga kini bagaimana doktor boleh kongsikan dari sudut kejayaan daripada hasil penyidikan inovasi yang telah dilaksanakan bersama dengan usahawan tempatan dan juga agensi kerajaan. Difahamkan berjaya menghasilkan 4,000 orang usahawan melalui geran untuk pembangunan komuniti peternak lebih 5 juta ringgit dan membangunkan 16 makmal madu komuniti untuk kita menjadikan ini satu komoditi yang penting untuk jadikan sebagai satu komoditi ekspor ke luar negara. Bagaimana dari sudut kejayaan dan pencapaian terkini, doktor? Okey, saya melihat kejayaan ini nombor satunya mungkin dalam konteks data ialah menghasilkan 4,000 peternak, tetapi dalam konteks aspirasi untuk memastikan sesuatu projek komuniti ataupun projek-projek bersama masyarakat ini berjaya, masyarakat itu sendiri perlu mempunyai satu atau kita kata diinspirasikan untuk membuat perubahan pada diri mereka sendiri. Dan kita sebagai kita kata akademia membantu menunjuk jalan dan menunjukkan satu hala tuju. Jadi di sini saya melihat nombor satunya adalah peningkatan kualiti madu itu adalah satu parameter penting
Kerana di dalam masyarakat kita, budaya madu ini mungkin dianggap sebagai third class. Semua orang mengatakan bahawa madu itu adalah penawar, dan berdasarkan petikan surah An-Nahl ayat 69 bahawa madu adalah penawar, dan banyak penjual memetik bahawa kita kata hadis mengatakan madu itu adalah penawar. Tetapi budaya kita hari ini sekadar menjual madu di tepi jalan, di dalam botol, dan dijaja di pasar malam. Ia menyebabkan satu kedudukan yang tidak baik bagi madu itu sendiri. Makanya saya melihat kejayaan dalam membawa inovasi kepada masyarakat ini adalah memberi inspirasi kepada mereka bagi menghasilkan madu yang asli, bersih dan berkualiti. Kerana pada akhirnya apabila madu itu memenuhi kualiti tertentu dan bersih, ianya pasti boleh menjadi penawar. Dan bila mana ianya menjadi penawar, orang atau pengguna yang membeli madu tersebut akan mendapat kesan yang baik, dan mereka akan mengulang beli dengan secara tidak langsung mewujudkan satu cycle atau satu pusingan yang akan berterusan, di mana peternak akan menghasilkan madu dan pengguna dapat madu asli dan bersih, dan mereka akan mendapat kesan yang baik, dan mereka akan berterusan membeli suplemen semula jadi ini. Baik, so pasti selepas ini banyak lagi usaha-usaha yang akan dilakukan, khususnya bagaimana kita menilai keterlibatan antara ahli akademik dan juga dengan agensi-agensi jabatan kerajaan untuk terus membantu memperkasakan komuniti dan juga usahawan PMKS secara berterusan. Terima kasih kita ucapkan kepada Dr. Muhammad Zulkifli Mustafa, pensyarah Neuroscience daripada Universiti Sains Malaysia atas perkongsian pada pagi ini. Terima kasih, Doktor. Okey, sama-sama. Baik penonton, itu antara perkongsian kita bagaimana usaha untuk kita memperkasakan ekonomi setempat khusus yang melibatkan usahawan-usahawan PMKS. Dan seterusnya, sepastinya